Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi dan salam 30. Pertamanya terima kasih kepada anda yang turut sama menonton channel YouTube saya ini, dan terima kasih banyak yang telah pun subscribe channel YouTube saya, dan saya jemput anda yang masih belum subscribe, tekan button subscribe itu, like dan share boleh seluas mungkin, dan boleh komen lah apa sahaja pandangan anda, walaupun pandangan anda itu berbeza daripada pandangan saya, itu biasa Okey, hari ini saya cuma nak ulas sedikit tentang apa yang nyatakan oleh Haji Hadi berkenaan isu 3R. Dia kata kerajaan ini penakut kalau tidak mengambil tindakan kepada isu 3R yang sebenarnya. Saya rasa Haji Hadi ini tak faham sebenarnya apa yang dimaksudkan melarang menggunakan isu 3R. Raja-raja, kaum dan juga agama, yang ada yang dikatakan bahawa tidak boleh berbicara tentang isu 3R. Sebenarnya mungkin Haji Hadi perlu tanya dululah, kalau ada lawan-lawan yang cerdik, tanyalah dulu apakah yang dimaksudkan dengan 3R itu, apakah yang dikatakan dilarang menggunakan isu 3R. Isu 3R ni bukan bermaksud kita tidak boleh langsung bercerita tentang raja. Isu 3R bukan bermaksud kita tidak boleh langsung bercerita tentang kaum atau bangsa kita. Isu 3R bukan bermaksud kita tidak boleh bercerita langsung tentang agama. Saya nak tanya Haji Hadi, berapa ramai dalam PAS atau di pihak-pihak mana-mana pun yang bercerita tentang bangsa, yang bercerita tentang raja, yang cerita tentang agama, tanpa menghinanya, tanpa menyelewengkan, tanpa menimbulkan kontroversi ataupun provokasi, yang telah pun ditangkap. Tak ada, saudara. Yang ditangkap ini orang yang menghina institusi raja. Kita boleh bercakap tentang raja. Contohnya kalau kita berucap ataupun kita berceramah, kita katakan bahawa kita perlu pertahankan raja, ataupun kita katakan bahawa negara kita ini diperintah oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, Yang Tuan Agong, ataupun di negeri adalah sultan-sultan, raja masing-masing. Apakah kita berucap macam tu maka kita akan ditangkap? Tidak, saudara. Boleh bercerita, tak ada masalah nak cerita pasal raja ni. Yang tak boleh apabila kita menghina institusi tersebut. Yang tidak boleh kita seret istana-istana itu dalam kancah politik kita. Seperti mana yang dilakukan oleh Sanusi. Apabila dia nak berpolitik, apabila dia nak berperang, apabila dia nak menghina Menteri Besar Selangor, dia kaitkan dengan raja. Dia bagi gambaran seolah-olah ada raja yang melantik Menteri Besar seperti itu, yang pendek, yang tak cukup inci. Dia bandingkan diri dia dilantik oleh Sultan Kedah, dia tu cerdik sangat, dia tu tinggi sangat, dan dibandingkan dengan orang yang melantik Menteri Besar Selangor. Inilah isu yang tidak dibenarkan. Kamu bermusuh dengan satu pemimpin politik yang lain, tapi kamu seret institusi raja untuk nak perkuatkan hujah kamu. Untuk kamu membandingkan Sultan Kedah, nak dibandingkan dengan Sultan Selangor. Ini yang tidak dibenarkan. Sama juga dengan isu kaum. Boleh mana-mana parti politik cerita pasal nak memajukan kaum masing-masing. Dah banyak parti politik bercerita. MCA ke DAP ke, mereka bercerita tentang kaum mereka. Dia memperjuangkan kaum masing-masing. MIC pun. Bahkan parti UMNO banyak bercerita tentang kepentingan orang Melayu. Parti Keadilan bercerita tentang kepentingan orang Melayu, kepentingan kaum-kaum yang lain. Sama juga parti di Sabah dan Sarawak. Mereka juga berceritakan tentang suku kaum masing-masing. Apakah mereka ditangkap? Tidak, saudara. Isu 3R yang terdapat di dalam isu kaum itu, yang tidak dibenarkan apabila kita memainkan satu sentimen menuduh kaum lain. Contohnya kita mengatakan, oh Cina ni anti-Islam. Kita berceramah, DAP Cina. DAP Cina ni liberal, DAP Cina ni anti-Islam, DAP Cina ni pro-Israel, DAP Cina ini penyokong LGBT. Ini yang tidak dibenarkan. Kamu tanamkan sentimen kaum itu untuk orang percaya kepada kamu dan sokong parti kamu. Sama lah juga dengan kita. Sama kita macam orang Melayu. Kita tidak boleh menggunakan sentimen Melayu. Oh, negara ini kalau Anwar perintah,
Negara ini kalau Anwar perintah, maka tergadai hak orang Melayu. Kalau Anwar perintah, tanah Melayu tidak lagi menjadi tanah Melayu. Tanah Melayu akan dijadikan tanah pelbagai kaum. Ini yang bahayanya. Kita berpolitik dan kita mainkan sentimen itu. Ya? Ini yang bahayanya, saudara. Sebab itulah saya nak katakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan 3 itu harus kita fahami dengan benar supaya kita tidaklah sebodoh Haji Hadi di dalam mentafsirkannya. Ya, siapa isu agama menggunakan isu agama contoh. Boleh dalam ceramah kita cerita, apa salahnya kita baca ayat Quran? Berapa banyak pembimpas yang ketangkap kerana membaca ayat Quran? Tak ada, saudara. Tak ada. Artinya boleh. Ya, kita bercerita tentang agama kita, meningkatkan syiar kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun selalu cerita pasal kaum. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu cerita pasal raja. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu berucap tentang agama dalam ucapan-ucapannya. Tidak menjadi kesalahan. Yang tak bolehnya kalau undi BN masuk neraka, undi PH masuk neraka. Ini yang tak dibenarkan. Ini yang dimasukkan dengan isu 3R. Di situ kita harus faham. Jangan kita gajikan pemikiran kita, otak kita sama dengan otak Haji Hadi. Ya, banyak keluar daripada mulut Haji Hadi adalah benda-benda mengarut. Yang dia menunjukkan bahawa dia tidak tahu apa pun. Ya. Ialah orang yang selalu tak nak datang ke parlimen ini memang dia banyak ketinggalan, saudara. Dia tak tahu apa pun. Sebab itu dia kata, oh tak bolehlah dalam Malaysia ni nak cerita pasal raja. Dalam Malaysia tak boleh cerita pasal kaum. Dalam Malaysia ni tak boleh cerita pasal agama. Ya. Inilah si biji apa yang Haji Hadi sebut ini. Itulah yang dimainkan oleh Mahathir Mohamad. Mahathir pun selalu kata, dah tak ada dah kebebasan dalam negara kita. Kita dah tak bolehlah cakap pasal orang Melayu. Ini yang keluar dari mulut Mahathir ni. Dan daripada mulut Mahathir itu sebagai penasihat kepada PAS sekarang ini, ya, 4 negeri ini, itu dijadikan sumber, ya, dijadikan hujah oleh Haji Hadi. Malang sekali, ya, malang sekali. Seorang Presiden PAS yang ada ilmu agama, ya, yang dikatakan sebagai ulama, tetapi mengutip kata-kata yang keluar daripada mulut Mahathir Mohamad. Kita tahu Mahathir ni memang anti kat Anwar Ibrahim. Ya? Dia sanggup lakukan apa saja asalkan dapat jatuh ke Anwar Ibrahim. Dia sanggup lakukan apa saja untuk mencemar, ya, nama baik Anwar Ibrahim. Sebab itu Mahathir kata, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, ya, tanah Melayu nanti akan hilang. Tidak lagi disebut sebagai tanah Melayu, tetapi akan disebut sebagai tanah pelbagai bangsa. Tak pernah pun, ya, terfikir dalam kepala otak, ya, kita semua dan walau-walau semua, ya, takkanlah sampai ke tahap itu, ya, Anwar Ibrahim nak buat. Dia berjuang untuk orang Melayu ni semenjak daripada zaman Praja lagi. Ya, takkan dia nak gadaikan prinsip-prinsip itu semua. Ya, dialah paling banyak mencerita tentang orang Melayu. Dan dia juga sekarang ini sebagai Perdana Menteri yang banyak membantu orang Melayu. Takkanlah sampai ke tahap negara kita pun dia nak gadaikan kepada bangsa asing. Ya, tak masuk akal, saudara. Ya, dan Anwar tak pernah berucap benda tu pun. Ya, tak pernah dibuktikan oleh Mahathir. Mana-mana ucapan Anwar yang bercakap sedemikian. Tetapi ini dikutip oleh Haji Hadi. Sebab tu saya katakan, bila seorang, kalau kita ni baik, ya, kalau kita ni baik, tapi kita mengambil penasihat yang tidak baik, maka kita akan jadi tidak baik. Sebab kita memilih kawan dan memilih sahabat, apatah lagi memilih penasihat yang tidak baik. Ya, sepatutnya kita baik, kita akan cari seorang kawan yang lebih baik daripada kita. Ya, kita orang yang baik, sepatutnya kita minta penasihat yang lebih baik daripada kita untuk meningkatkan lagi, ya, kebaikan-kebaikan yang kita ada. Tetapi berbeza dengan Haji Hadi. Ya, dia mengambil orang yang lebih teruk daripada dia, jauh lebih teruk daripada dia. Dari segi ilmu agama pun jauh lebih teruk daripada dia. Ya. Oleh kerana kamu ambil dia sebagai orang yang beri nasihat kepada kamu, maka rosak. Maka rosak, saudara. Ya. Bila Haji Hadi dah rosak, ya, dia akan menjejaskan nama parti. Maka parti PAS dilihat rosak. Ya. Sebab itulah pemimpin dia cakap merapu dalam parlimen. Ya. Orang bercerita tentang sokongan kepada Israel. Ya, Kerajaan Perpaduan menyokong Israel. Dia masuk dalam parlimen, dia kata DAP. Oh, mana kenyataan resmi DAP yang menyokong Israel? Kenyataan resmi DAP mana? Walau DAP dah beramai pemimpin dia menyatakan sokongan kepada, ya, perjuangan Palestin. Bahkan dalam demonstrasi di Masjid Negara, ada pemimpin DAP hadir di situ. Saya tak nampak pula pemimpin gerakan ada.
Saya juga tidak baca kenyataan resmi gerakan. Ya, parti sekutu dalam Perikatan Nasional. Apakah PAS tidak tanya pada gerakan, mana kenyataan resmi kamu? Kenapa kamu tanya kepada DAP? Ya, kenapa kamu tanya kepada DAP? Saya nak bagi tahu macam ni lah. Ya, kita orang Islam, ya, mempertahankan Masjid Al-Aqsa Palestin itu. Ya, mempertahankan perjuangan Palestin itu. Di dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa, ya, itu adalah kewajipan kepada umat Islam. Umat Islam, tak kira parti mana pun, wajib mempertahankannya. Kewajipan atas kita. Bagi yang bukan Islam, tak kira parti mana sekalipun, kalau mereka menyokong, Alhamdulillah. Kalau mereka menyokong atas dasar hak asasi manusia, atas dasar kemanusiaan, itu Alhamdulillah. Kalau mereka tidak sokong sekalipun, ya, kita tidak boleh nak melenting-lenting meroyan-royan. Ya, sebab kewajipan atas kita. Ya, umat Islam yang wajib mempertahankan Palestin. Ya, bukan kepada bukan Islam. Ya, ibarat macam solat. Ya, kita diwajibkan solat. Kenapa kita nak meroyan kepada orang yang bukan Islam yang tidak solat? Ya, ini masalah dia, saudara. Bila kita nak politikkan segala benda. Sedangkan ternyata hari ini DAP, di dalam DAP yang bukan Islam itu, ya, terang-terang menyokong perjuangan Palestin. Ya, di dalam kerajaan perpaduan mengambil ketetapan untuk menyokong perjuangan Palestin itu, ya, dinyatakan di dalam kabinet. Dalam kabinet itu juga ada DAP yang bukan Islam, termasuk di Sabah dan Sarawak. Tidak ada masalah, tidak ada bantahan, dan diulang di dalam parlimen, ditegaskan lagi sekali di dalam parlimen oleh PMS kita, dan tidak ada bantahan. Kenapa nak timbul tuduhan? Ya, mana kenyataan resmi DAP mentang Palestin? Ini semua nak menunjukkan sentimen. Ini yang katakan 3 tadi ni. Ya, ini menunjukkan satu perkara yang dimainkan oleh PAS, nak menunjukkan kepada penyokong mereka bahawa DAP tidak menyokong Palestin. Ini adalah satu cara yang jahat, politik jijik yang dimainkan oleh PAS. Ya, cubalah kita berlaku jujur. Kamu parti Islam. Kamu parti Islam. Berlaku jujurlah. Ya, macam-macam kamu nak katakan kepada orang bukan Islam. Bagaimana orang bukan Islam nak sokong parti kamu? Ya, kamu kata dia tidak sokong Palestin. Oh, DAP kafir. Ya, betul, di kalangan DAP memang ada yang bukan Islam dan kafir. Tapi kalau kita ada adab dan akhlak Islam, walaupun dia bukan Islam, kita dari segi adab tak boleh kata, "Hei kafir." Tak boleh, saudara. Walaupun memang dia kafir, tak boleh kata, "Hei kafir." Tak boleh. Itu bukan adab Islam. Ya, apatah lagi kamu terang-terang sebut dalam parlimen DAP kafir. Walaupun kamu tahu dalam DAP itu ada yang ramai yang Islam. Ahli parlimen mereka pun ada 3 orang yang Islam. Itu ahli parlimen yang di luar sana, yang sebagai adun, ya, yang pegang-pegang jawatan dalam parti, penyokong-penyokong di bawah, ramai yang Islam. Ya, kenapa kamu nak borong dia sebagai kafir? Ya, semata-mata kamu nak tunjuk sentimen, nak main, nak tunggang Palestin. Ya, isu agama kamu nak tunggang, isu kaum kamu nak tunggang, isu Palestin pun kamu nak tunggang. Ya, bermaruahlah sikit wahai parti PAS. Ya, bagaimana kamu nak dapat sokongan yang bukan Islam kalau ini akhlak yang kamu nak tunjukkan? Dalam kenyataan Tuan Mentor baru-baru ini, ungkit balik 13 Mei. Berlaku 13 Mei, orang Cina berlindung di rumah Presiden PAS. Menandakan PAS ni boleh bersama dengan bukan Islam. Nak ungkit macam mana? Apa perlu kamu nak ungkit? Ya. Apakah kita tak pernah orang Melayu berlindung di rumah orang bukan Melayu? Apakah orang kita tidak pernah mendapat bantuan daripada bukan Islam? Sama, saudara. Sama, kita dalam Malaysia ni sama. Saling perlu memerlukan. Kalau nak cerita pasal 13 Mei, ya, baca balik buku sejarah 13 Mei, itu parti gerakan. Parti gerakan. Dia kalah pilihan raya. Dia menang pilihan raya. Ya, punca 13 Mei, bukan parti DAP. DAP tidak terlibat, ya, mencetuskan peristiwa 13 Mei. Tuduhan kepada Lim Kit Siang, konon-kononnya Kit Siang berada di situ, itu pun telah menunjukkan satu fitnah yang jelas kepada Lim Kit Siang. Dan ada disaman, dan ada orang kalah saman dalam tuduhan ini. Ya, sedangkan Lim Kit Siang tidak ada di situ. Tidak berada pun di tempat kejadian 13 Mei itu. Tapi tuduhan diberikan kepada Lim Kit Siang. Sebab apa? Sebab ketika itu Lim Kit Siang mengetuai DAP. Itu saja, saudara. Ya.
Kalau semua orang nak ungkit benda-benda dah berlalu, peristiwa-peristiwa pahit yang dah berlalu, kalau kita nak mainkan, nak jadikan sentimen politik, jangan marah kalau orang bukan Islam memainkan isu Mamali. Ini saya nak bagi tahu. Kamu nak main isu 13 Mei, ya, nak tunjuk bahawa kamunya dulu bantu orang Cina, nak ungkit-ungkit balik. Kalau orang Cina main isu Mamali, hati kamu akan terguris. Saya nak bagi tahu orang PAS. Ya, apa beza peristiwa Mamali, ya, rusuhan berpunca daripada pilihan raya politik dengan peristiwa Mamali yang juga ada unsur-unsur politik di dalamnya. Ya, tanya Haji Hadi, dia tahu. Ya, dia lebih tahu bagaimana peristiwa Mamali berlaku dan apa puncanya peristiwa Mamali itu boleh berlaku. Yang jadi mangsa orang Islam. Anggota pasukan keselamatan juga menjadi mangsa. Ya. Sebab itu jangan bermain dengan isu-isu seperti ini. 13 Mei adalah sejarah yang dah berlalu. Sejarah pahit yang dah berlalu. Tak payah tuding-tuding jari. Kalau kita nak main politik boleh. Ya. Macam kita dalam kajian perpaduan, Pakatan Harapan contoh. Kalau nak main isu, nak tunggang isu 13 Mei, boleh sangat kita tunggang. Sebab itu melibatkan parti gerakan yang berada dalam Perikatan Nasional sekarang. Itu punca dia yang berlaku. Ya. Boleh kalau kita nak main isu ni. Tetapi kita tahu benda dah berlalu-lalu lah. Jadikan pengajaran. Sebab itu kita nak kembalikan balik penyatuan. Ya, rakyat Malaysia berbagai kaum. Dia tak mahu peristiwa pahit itu berlaku. Ya. Kalau kita nak berpolitik dengan perkara-perkara seperti itu, boleh saja kita nak main politik isu Mamali. Ya, tidak ada pemimpin kita dalam ceramah-ceramah pilihan raya menunggang isu Mamali ni saudara untuk nak serang PAS. Kita tak nak. Sebab kita tak nak melukakan perasaan waris-waris di Mamali. Ya. Boleh je kalau kita nak main. Ya. Mahathir Mohamad ketika itu Perdana Menteri, ketika peristiwa Mamali. Dan Mahathir sendiri pernah mengatakan bahawa yang mati di Mali itu mati katak. Orang ini yang kata mati katak ini, itulah sekarang ni penasihat ke PAS. Penasihat ke 4 negeri PAS. Ya. Mereka kutip Mahathir Mohamad. Itu yang Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa apa yang PAS lakukan tidak seperti, ya, apa yang PAS lakukan adalah seperti menjilat ke hak dia sendiri. Ya. Banyak yang dulu dia petikai hari ini, ya, dia boleh terima dengan mudah. Sebab apa? Sebab dia nak kepada kepentingan parti dia sendiri. Dia tak peduli. Dia boleh angkat Mahathir itu sebagai penasihat pada mereka, pada parti mereka, asalkan matlamatnya apa? Untuk nak menyekat kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja saudara. Dan saya nak bagi tahu PAS, ya, kalau kamu boleh bermain isu 13 Mei untuk nak menimbulkan perkauman, ya, kaum Cina kononnya minta cari kepada pimpin PAS untuk melarikan diri dan sebagainya, kamu jangan marah kalau orang main isu Mamali. Ya, kamu juga ada hutang darah, ya, kepada rakyat seluruh Malaysia. Ya, kamu masih berhutang darah di Mamali. Peristiwa 13 Mei juga adalah satu peristiwa yang buruk yang kita tak mahu lagi berulang. Begitu juga kita tak mahu berulang peristiwa seperti di Mamali. Ya, kalau 13 Mei adalah kerana perkauman, sentimen perkauman, masalah perkauman berlaku, maka timbul, ya, berlakunya peristiwa 13 Mei. Tetapi di Mamali bukan isu perkauman. Di Mamali berlaku kerana isu agama, sentimen agama, ajaran sesat yang ditanamkan di kalangan pengikut-pengikut sehingga pengikut tidak lagi berfikir dengan waras. Itu semua sejarah pahit, sejarah hitam bagi negara kita dan perlulah kita tangani, ya, dengan penuh kebijaksanaan. Dan inilah yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia nak menyatukan semua kaum, semua bangsa dalam Malaysia. Ya. Dan di samping itu dia nak meningkatkan syiar Islam. Di sekolah-sekolah nak diajar, ya, pelajaran yang melibatkan hadis 40 Imam Nawawi supaya dalam anak-anak murid ataupun budak remaja akan datang, generasi akan datang, faham tentang apa yang terkandung dalam hadis 40 itu. Di mana dalam hadis tersebut tentang memelihara, ya, penyatuan, adab, akhlak kita, ya, bagaimana cara hikmahnya kita nak melaksanakan Islam, ya, mengembangkan Islam dalam negara kita ini. Ini yang ditanamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ianya mendapat, ya, sokongan dan dokongan daripada yang bukan Islam, termasuk DAP. Bahkan DAP tahu bahawa kalau ramai anak muda Islam yang tahu tentang Islam, ramai anak muda Islam yang belajar tentang hadis 40 ini, maka kaum-kaum lain akan merasa selamat. Generasi akan datang tidak lagi menghina kaum lain.
Generasi akan datang tidak akan menghina agama-agama orang lain. Kerana Islam adalah agama yang mementingkan akhlak. Islam bukan agama untuk menganjurkan perpecahan dan juga peperangan. Islam menggalakkan kita supaya kenal mengenal. Sebab itu Tuhan cipta kita manusia ini dari berbagai suku dan kaum supaya kita saling kenal mengenal. Isu agama adalah isu yang bagi Islam adalah satu isu yang tidak boleh dipaksa-paksa ke atas mana-mana. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Jangan kamu hina agama kami dan kami takkan hina agama kamu. Ini adab yang Islam ajar. Dan inilah yang cuba diterapkan di bawah Malaysia Madani, di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bagi PAS, mereka tidak ada modal, mereka tidak ada benda yang nak serang kerajaan Madani ini. Dari segi rasuah, penyelewengan, keterusan, integriti dan sebagainya, mereka tidak ada modal, saudara. Mereka kutip balik modal tahun-tahun 70-an, 80-an dahulu, iaitu modal agama, tunggang agama. Haji Hadi tunggang agama, bawa Mahathir tunggang pula kaum. Satu pakar isu kaum, menunggang isu kaum, satu lagi pakar dalam menunggang isu agama. Ini yang dia mainkan setiap hari, dan kita akan berdepan dengan orang seperti ini. Kita tidak akan benarkan sama sekali rakyat Malaysia dihancurkan oleh dua watak ini. Mahathir adalah watak bermain dengan isu kaum. Pecah dan perintah ini Mahathir Mohamad, yang melaga-lagakan orang, menganiaya orang, menzalimi orang, ini watak Mahathir Mohamad. Haji Hadi pun dia ada rekod, peristiwa Memali, amanat Haji Hadi dan sebagainya, semuanya rekod tentang keburukan Islam, imej Islam yang dibawa oleh Haji Hadi. Apabila dua tokoh ini berganding, saudara, tujuan mereka hanya satu, iaitu menentukan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak akan boleh bertahan lama. InsyaAllah, kita bukan orang yang mahir dalam semua perkara, kita bukan orang alim, kita bukan orang yang mahir dalam agama, tetapi kita ada akal, kita ada fikiran yang Allah pinjamkan kepada kita, dan kita akan berdepan dengan puak-puak ini, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.